Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Asfadini bin Mazlan dengan bernombor Kameratik 2210906 mewakili ahli kumpulan saya ingin membentangkan pengurusan strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia ialah sebuah badan jabatan kerajaan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. JKDM berfungsi sebagai pemungut cukai tidak langsung utama negara, memberi fasiliti kepada perdagangan dan menguatkuasa undang-undang. Jabatan Kastam Diraja Malaysia terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu bahagian penguatkuasaan, bahagian cukai dalam negeri, bahagian pematuhan, bahagian perkastaman dan bahagian perkhidmatan teknik. Pengurusan tertinggi kastam diterajui oleh Ketua Pengarah Kastam Turus 3 dan dibantu oleh 3 orang timbalan iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kastam bahagian penguatkuasaan ataupun pematuhan JUSAE, Timbalan Ketua Pengarah Kastam bahagian perkastaman cukai dalam negeri dan Timbalan Ketua Pengarah Kastam bahagian pengurusan JUSABI. Dalam persidangan Raja-Raja Melayu bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu atau dikenali sebagai DEBA pada tahun 1931 di Seri Menanti Negeri Sembilan, cadangan untuk memperluaskan kesatuan telah dikemukakan oleh Sir Cecil Clementi. Cadangan beliau ini adalah berasaskan kepada semakin bertambahnya cukai import dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 1932. Taraf kastam meliputi sejumlah besar barangan dan terpaksa diwujudkan preferential duty bagi barangan yang datang daripada Empire British. Atas alasan supaya perdagangan tidak tergugat akibat daripada bertambahnya tarif di negeri Melayu Bersekutu, inilah yang menyebabkan beliau mengesyorkan supaya kesatuan kastam dibentuk bagi seluruh semenanjung tanah Melayu. Pembentukan kesatuan kastam bagi semenanjung tanah Melayu hanya dibentuk pada tahun 1946, iaitu dengan terbentuknya Malayan Union pada bulan April 1946, dan jabatan ini diberi nama Customs and Excise of Malayan Union. Walau bagaimanapun, dengan pembubaran Malayan Union pada tahun 1948, maka jabatan ini terpaksa disusun semula. Jabatan kastam pada masa ini bukan sahaja terdiri daripada jabatan kastam yang diletakkan di bawah negeri Melayu Bersekutu, tetapi termasuk juga jabatan kastam yang di bawah negeri Melayu Tidak Bersekutu dan negeri Selat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Samanul Faris bin Abu Bakar. Saya ingin menerangkan tentang visi dan misi Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jadi visi Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah Kastam Peneraju Kemakmuran Negara. JKDM menggunakan visi atau pandangan jangka masa panjang ini adalah kerana Jabatan Kastam adalah pemacu pertumbuhan ekonomi, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat melalui perkhidmatan pungutan hasil negara, fasilitasi perdagangan dan perindustrian, serta memastikan pematuhan undang-undang secara cekap dan berkesan. Dari segi misi pula, Jabatan Kastam Diraja Malaysia merealisasikan misi mereka melalui 3 peranan utama, iaitu yang pertama, memungut hasil negara dalam bentuk cukai dan duti kastam yang terdiri daripada duti import, duti ekspor, duti excise, cukai jalanan, cukai perkhidmatan, levy keuntungan luar biasa, levy kenderaan dan hasil-hasil bukan cukai. Yang kedua pula adalah memberi fasilitasi perdagangan dalam bentuk insentif dan fasilitasi kepada sektor perindustrian dan perdagangan yang bertujuan untuk menjana ekonomi negara selaras dengan perubahan dasar kerajaan yang lebih mengutamakan sektor perindustrian telah disediakan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Yang ketiga atau yang terakhir pula adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia merealisasikan misi mereka dengan menguatkuasakan undang-undang di bawah Akta Kastam 1967, Akta Dadah Berbahaya 1952,
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001, Akta-Akta Cukai Jualan 1972, Akta Cukai Perkhidmatan 1975, Akta Eksais 1976, Akta Zon Bebas 1990 dan lain-lain perundangan subsidiari yang berkaitan. Jadi, ketiga-tiga peranan utama Jabatan Kastam Diraja Malaysia ini perlu dilaksanakan dan ianya perlu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Setiap badan uniform tak dapat dinafikan yang Kastam memiliki audit dalaman. Kastam juga adalah antara unit kerajaan yang mempunyai audit dalaman dan mempunyai kekuatan serta kelemahannya sendiri. Di sini, saya senaraikan audit-audit dalaman yang terdapat dalam Kastam. Terdapat 5 audit iaitu pengurusan, kewangan, operasi, pendidikan dan pembangunan serta sistem informasi komputer. Untuk bahagian pengurusan, kekuatan yang dapat dilihat ialah pengurusan Kastam yang diuruskan secara efisien di bawah Kerajaan Persekutuan di seluruh Malaysia. Cara organisasi yang teratur dan skop kerjaan yang jelas menjadikan pengurusan Kastam dapat mencapai matlamatnya berjalan dengan lancar. Namun dari segi kelemahan, pengurusan yang menggunakan cara organisasi besar dan menyeluruh iaitu satu Malaysia seperti Kastam telah menyebabkan kerana birokrasi di mana proses pelaksanaan sebuah kerja memakan masa yang lama untuk selesai kerana banyak kertas kerja yang memerlukan kelulusan atau sokongan dari orang atas atau jabatan yang wujud dalam Kastam itu sendiri. Selain itu, dari segi kewangan, kekuatannya ialah Kastam dapat peruntukan kewangan daripada pihak Kerajaan Persekutuan. Ini membuatkan badan Kastam tak perlu bersusah payah untuk memikirkan cara bagi mencari dana atau sokongan lebihan dari segi kewangan setiap tahun. Namun kelemahan yang dapat dilihat ialah dari segi kewangan, jumlah yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan itu sendiri berkemungkinan tidak mencukupi untuk menyokong operasi atau tugas Kastam dalam mencapai maklumat mereka. So seterusnya ialah operasi pula dari segi kekuatan. Kastam menjalankan operasinya sesuai dengan maklumat, misi dan visi badan Kastam tersebut. So namun dari segi kelemahan, kemungkinan untuk penguatkuasa Kastam tu sendiri terlibat dalam aktiviti rasuah tinggi kerana kegiatan menyeludup bahan terlarang dan lain-lain biasanya boleh terlepas dari sebarang tangkapan atau operasi disebabkan oleh segelintir penguatkuasa Kastam yang tak bertanggungjawab telah menerima rasuah daripada pelaku. So selain tu, kita pergi kepada dari segi pembangunan dan penyelidikan, Kastam mendapat banyak kelebihan apabila ia berkolaborasi dengan pelbagai agensi dan badan uniform lain di bawah kerajaan dalam menjalankan penyelidikan dan pembangunan. Sebagai contoh, pada tahun 2016 terdapat kerjasama yang dijalankan oleh Kastam dan Badan Uniform Malaysia iaitu Polis Diraja Malaysia dalam menubuhkan pasukan skuad elit terhadap operasi bahaya yang berada di bawah Kastam. So kerjasama dalam pembangunan dan penyelidikan ini telah menubuhkan sebuah pasukan dalam Kastam yang lebih bersedia sekiranya penyeludup merupakan individu yang boleh melakukan sebarang perbuatan keganasan yang mampu membahayakan nyawa awam dan keselamatan negara. Namun dari segi kelemahan penyelidikan dan pembangunan ini ialah aktiviti pembangunan dan penyelidikan sukar dijalankan kerana sokongan kewangan yang diberikan ke bahagian ini adalah terhad daripada Kerajaan Persekutuan. Yang akhir sekali ialah sistem informasi komputer. Sistem informasi komputer ni mendapat kelebihan dalam kelebihannya
dalam dapat merekod info yang tepat dan cepat mengenai sebarang kes penyelundupan serta boleh diakses oleh seluruh unit Jabatan Kastam di seluruh Malaysia. Namun kelemahannya ialah kehilangan atau kebocoran sebarang maklumat dari rekod yang boleh menggugat keselamatan negara Malaysia sendiri dan perbandaran kastam tersebut. Objektif bahagian pengkastaman ialah yang pertama, melaksanakan dasar-dasar mengenai perindustrian, import, ekspor dan kawalan sepadan yang ditetapkan oleh jabatan dan kerajaan. Yang kedua, membangunkan prosedur perindustrian, import, ekspor dan kawalan sempadan selaras dengan dasar-dasar jabatan dan kerajaan. Yang ketiga, mengkaji semula dasar dan prosedur berkenaan supaya prosedur kastam dipertingkatkan, dipermudahkan serta menjadi lebih telus. Yang keempat, memberi kerjasama dan fasiliti kepada agensi kerajaan yang lain. Yang kelima, melaksanakan komitmen dan kerjasama antarabangsa dengan World Customs Organization, WCO, Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, World Trade Organization, WTO dan Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, serta Free Trade Agreements dengan negara-negara lain. Yang keenam, memberi panduan kepada anggota jabatan di barisan hadapan bagi melaksanakan dasar dan prosedur pengkastaman yang cekap. Objektif bahagian penguatkuasaan adalah untuk membanteras segala bentuk penyelundupan dan penyelewengan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditadbir oleh jabatan dipatuhi sepenuhnya. Dengan sedemikian, hasil negara serta kepentingan masyarakat sentiasa dipelihara dan dilindungi tanpa mengganggu transaksi perdagangan yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Iqbal Rasulullah, nombor metrik 2210913. Saya akan menjelaskan objektif jangka masa panjang Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Antara objektif jangka masa panjang salah satu bahagian di Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah mentadbir dan mengurus hal ehwal pengurusan sumber manusia dan kewangan jabatan, menguruskan perancangan perolehan jabatan, menguruskan perakaunan jabatan, serta menggubal dan mengemanskini perintah-perintah dan perkeliling-perkeliling yang berkaitan dengan hak ehwal manusia, pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan. Dan yang terakhir, melaksanakan naziran berprogram ke negeri-negeri dan memberi khidmat nasihat mengenai hal ehwal sumber manusia dan kewangan. Kita akan meneruskan kepada strategi yang dilaksanakan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia daripada 2020 hingga ke 2024. Yang pertama adalah untuk memperkasakan tadbir urus dan memperkukuhkan integriti yang berterusan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pungutan hasil dan fasiliti. Yang ketiga adalah untuk memperkasakan penguatkuasaan dan pematuhan perundangan. Yang keempat adalah untuk meningkatkan keupayaan modal insan dan memperkasakan penggunaan teknologi. Dan hal ini selaras dengan strategi utama ataupun we call grand strategy untuk menaik taraf hasil dan kualiti kerja yang ada pada agensi tersebut dan untuk meningkatkan kepuasan klien ataupun pelanggan yang hadir kepada agensi tersebut.